Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, hari ini adalah hari yang kedua di mana kita meneruskan untuk menterokai satu tulisan ataupun artikel yang ditulis oleh John Wesley, The Characters of a Methodist. Ciri-ciri seorang Methodist. Apabila kita merujuk kepada Matius bab 8 ayat 18 sampai ke 22. Kita lihat Yesus Kristus memanggil orang untuk mengikutnya. Tapi Yesus kata manusia ada tempat tinggal, tetapi dia sendiri tidak ada. Dia memberitahu seorang pengikut Yesus perlu membayar kos yang tinggi. Saudara-saudara kehidupan kita, apabila kita mau mengikut Yesus, kita perlu membayar kos yang tinggi. Pengikutan Yesus. Dalam abad 18, Tuhan sudah membangkit John Wesley seperti Tuhan membangkit banyak orang sebelum ini dan selepas ini. Dan Tuhan sudah menggunakan John Wesley untuk John Wesley dan gerakan Wesley itu banyak orang pengikut Yesus di mana mereka membayar kos dalam cara Yesus Kristus di mana cara John Wesley. Di mana John Wesley dia memanggil orang ikut Yesus. Berikut dia seperti dia ikut Yesus dengan sentuhan Tuhan dan cara yang istimewa. Mari kita doa bersama. Tuhan Bapa di surga bukan dengan daya dan usaha diri, tetapi semua adalah karunia dan rahmat Tuhan. Bantulah kami lebih mengetahui firman-Mu, lebih rela untuk mengikut Yesus. Bantulah kami menjadi pengikut Yesus yang sejati. Bantulah kami menjadi seorang pengikut Yesus yang murni. Ampunlah dosa kami di mana kami lupa akan intipati sebagai pengikut Yesus. Tuhan bantulah kami melihat bagaimana John Wesley dengan iman dan kasih dan harapan dan petautan berterusan untuk mengikut Yesus dan menggerakkan gerakan Metodis daripada kerja Roh Kudus, di mana sebanyak orang ubah jiwa mereka sebab kerja Roh Kudus, sebab usaha John Wesley bekerja sama dengan Tuhan Tridul. Bantulah kami pembaharuilah gerakan Metodis pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersama. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mendengar akan firman Tuhan dalam Matius 8 ayat 18 ke 22. Kita rujuk kepada kitab suci. Apabila Yesus melihat orang ramai di sekelilingnya, dia memberi perintah untuk menyembelih ke sebelah tasik. Kemudian seorang guru Taurat datang kepadanya dan berkata, "Guru, aku akan ikut engkau kemanapun engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang pengikut lain berkata kepadanya, "Tuhan, izinkan aku pergi menguburkan ayahnya dahulu." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang mati berkuburkan orang mati mereka sendiri." Saudara-saudari, di sini kita lihat seorang yang ikut Yesus perlu memberi kos yang penting, yang besar. Yang pertama, dia tidak ada satu tempat yang tetap. Dia perlu menggembala di berata tempat. Yang kedua, mungkin dia tidak dapat mengikut custom yang mereka ada. Mereka perlu rela biar keluarga mereka bantu untuk menyelesaikan sesuatu masalah di keluarga. Saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Ikut Yesus bukan satu jalan yang senang, tetapi bermakna. Apakah kos pengikutan mengikut Yesus dalam cara Wesley? Tanda-tanda membezakan seorang Methodist bukanlah pendapat dalam apa jual bentuk, persetujuan terhadap skema agama ini atau itu, pemberukan segala idea tertentu, sokongan terhadap penghakiman seorang lelaki atau yang lain. Semua jauh dari tujuan sebenar. Menjadi seorang Metodis melampaui sekadar berpegang kepada seks kepercayaan atau doktrin tertentu, walaupun Wesley dalam denominasi Wesleyan dia ada doktrin tertentu yang distintif, yang istimewa. Tetapi di sini lebih daripada sekadar menyokong pada individu tertentu atau mengikut aliran pemikiran keagamaan tertentu. Sesiapa saja orang itu yang menyambankan bahwa seorang Metodis adalah seorang lelaki yang mempunyai pendapat sedemikian atau sedemikian adalah sangat jahil tentang keseluruhan perkara itu. Yaitu tidak faham lagi. Saudara-saudari dia salah faham tentang kebenaran secara total. Mungkin dia tahu sebagian. Kami percaya sesungguhnya bahawa semua kitab suci
yang dibelikan oleh ilham Tuhan. Dan hari ini kami dibezakan daripada orang Yahudi, Turki, dan orang yang belum percaya Yesus. Kami percaya firman Tuhan yang tertulis sebagai satu-satunya peraturan yang mencukupi untuk kedua-dua iman dan amalan Kristian. Dan dalam hari ini kami secara asasnya diperbezakan daripada yang berada dalam gereja Rom. Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, gereja Rom ataupun Katolik sebenarnya juga salah satu denominasi Kristen. Adalah tiga cabang dan utama dari dalam gereja Kristen. Yang pertama yang kita dari segi barat kita ada Katolik. Dari segi timur kita ada Ortodoks. Dari gereja Protestan kita ada banyak. Ada Baptist, ada Reform, ada Pentaskosta, ada Methodist, ada Church England dan sebagainya. Kami percaya Kristus adalah Tuhan yang kekal dan dalam hari ini dibezarkan daripada sosinisme dan alians, iaitu tidak percaya Yesus Kristus itu sepenuh ilahi dan sepenuh manusia dan sama rata dengan Tuhan Bapa Allah dan Tuhan Roh Kudus. Tetapi berkenaan semua pendapat yang tidak menjelas sejas akar Kristianiti, kami berfikir dan membiarkan online berfikir. Jadi apa saja pendapat itu, sama ada betul atau salah, ia bukan tanda perbeza seorang Methodist. Sonisinism adalah kumpulan Kristian yang mentolak ketuhanan Yesus Kristus, melihat sebagai seorang nabi hebat tetapi bukan Tuhan. Itu semua tidak akan diterima oleh Kristian. Niat niti yang saya sebut tadi. Eastern Orthodox, Western Catholic, Protestant tidak akan terima sebab ini ajaran sesat. Arianisme dinamarkan seperti Arius menafikan ketuhanan Yesus sebagai Tuhan yang samar adalah Tuhan seperti Papa yang mentekankan bahawa Yesus adalah makhluk ciptaan, tapi yang tinggi di antara makhluk ciptaan. Itu ajaran sesat. Pertentangan Wesley itu memang mempentingkan ajaran yang benar. Pertentangan Wesley dalam mendefinisikan Methodist. Gaya biasa Wesley apabila cuba menunjukkan sifat sesuatu dalam kes ini seorang Methodist bermula dengan pemeriksaan apa yang bukan. Dalam peringkat ini Wesley mentakwa bahawa setakat kepercayaan Methodist adalah aliran utama Kristian. Saudara-saudari kita bersama dengan Eastern Orthodox, Western Catholic, Baptist, Church of England, Reform, Pentecost. Kepercayaan umum antara denominasi Kristian. Apakah persamaan kepercayaan kita? Bersama-bersama dengan denominasi Kristian yang lain. Kami berkongsi kepercayaan asas yang selepas itu ditulis dalam the Article of Religions. Ada 24 tambah 1 dalam artikel 25. Yesus, tentang Tuhan, tentang Yesus, tentang dosa, tentang keselamatan dan sebagainya. Apabila anda membandingkan Methodist dengan katakan Baptist, Pentakosta dan Episkopa, kebanyakan daripada apa yang mereka percaya adalah sama dengan Methodist. Apabila anda membandingkan Methodist dengan katanya Methodist, Pentakosta, Episkopa, kita adalah sama, tetap sama. Saudara-saudari, mungkin kita perlu tahu ada tiga cabang utama dalam gereja Kristen. Satu ialah Katolik di barat, satu timur, Eastern Orthodox dan Protestan. Kita mungkin berbeza gereja Katolik tetapi kita sama dengan mereka dengan iman rasuli, iman nising dan iman Athanasius yang menghuraikan Tuhan Tritunggal dan juga iman-iman yang dasar. Mungkin kita lebih kepada Protestan, Baptist, Lutheran, Presbyterian dan lain-lain yang dianggap sebagai gereja Protestan. Tiga cabang utama, semuanya denominasi Kristian, Western Catholic, Eastern Orthodox dan Protestan. Protestan itu protes Roman Katolik sebab dalam 1517 Martin Luther mendapati gereja Katolik ada masalah. Tetapi sekarang Katolik banyak sudah reformasi. Mungkin kita ada perbezaan tetapi kita tetap ada kesamaan yang banyak ya. Saudara-saudari, dalam pengantungan kepada Alkitab sebagai peraturan yang mencukupi untuk kedua-dua iman dan amalan Kristian. Konteks sejarah gereja Roman itu kita panggil gereja Romis pada ketika itu.
Apakah kepercayaan yang menyerang akal Kristiani? Apakah kepercayaan yang Anda perhatikan yang Anda miliki bersama dengan rakan-rakan dalam gereja lain? Saya anggap kita macam satu orkestra. Mungkin gereja Methodist adalah piano, mungkin Katolik adalah drum, mungkin Eastern Order adalah gitar, mungkin Baptist adalah alat muzik yang lain. Adakah Anda perhatikan cara bercakap yang khusus Methodist? Satu orkestra kita perlu banyak alat muzik. Satu gereja yang universal, kita memerlukan khusus, ciri-ciri khusus yang berlainan supaya kita boleh lengkap melengkapi. Pergerakan atau kumpulan manakah dalam dunia kita hari ini yang kita harus bezakan dari kita. Kita harus lihat kesamaan di antara kita. Kita perlu belajar untuk belajar kelebihan orang lain. Kita perlu belajar untuk mengubah kelemahan yang setiap gereja ada. Saudara-saudari kita ada kesamaan dan juga dalam kepelbagaian. Saudara-saudara, walaupun dalam sejarah 1054, gereja mulai pecah dari segi timur dan barat. 1517 kita pecah daripada gereja barat Protestan. Tetapi dalam hal ini kita tidak lihat lagi ke perpecahan. Kita lihat ke pembagaian. Dalam asal unsur sejarah mungkin kita tahu mengapa dia pecah. Tetapi pada hal ini kita anggap itu adalah satu tubuh Kristus. Kita adalah satu tubuh Kristus, ada pembagaian dalam satu tubuh Kristus yang universal. Bukan juga perkataan atau frasa dalam apa jua bentuk. Kami tidak meletakkan agama kami atau mana-mana bahagiannya dalam berpegang kepada mana-mana cara bertutur yang khusus. Sebelang set ungkapan yang pelik atau luar biasa. Perkataan yang paling jelas, mudah, biasa, di mana maksud kami boleh disampaikan. Kami mengutamakan berbanding yang lain, baik pada keadaan biasa maupun apabila kami bercakap tentang perkara-perkara Tuhan. Kami tidak pernah dengan sengaja atau secara terlancar simpan dari cara berbicara yang paling besar. Biasa. Kecuali apabila kami menyatakan kebenaran kitab suci. Dalam kata-kata kitab suci yang kami anggap tidak akan dikejang oleh mana-mana orang Kristian. Penggunaan kitab suci dalam komunikasi. Kami juga tidak tercenderung untuk menggunakan ungkapan tertentu dari kitab suci lebih gerak daripada yang lain. Kecuali juga ungkapan tersebut lebih gerak digunakan oleh penulis-penulis yang diuhami sendiri. Oleh itu, ia adalah satu kesilapan yang besar untuk meletakkan tanda seseorang Methodist dalam kata-katanya. Seperti dalam pendapat apa-apa jenis. Ia lebih benar pada zaman Wesley berbanding pada hari ini. Semua kumpulan yang bertahan untuk tempoh masa yang lama mengembangkan pembendaharaan kata dan cara bercakap yang pelik. Oh, jadi John Wesley adalah untuk seperti yang beliau katakan di tempat lain. Plain language or the plain truth for the plain people. Bercakap kebenaran yang jelas untuk orang yang biasa. Walaupun berpendidikan tinggi, John Wesley berusaha untuk bercakap dengan cara yang boleh difahami oleh pendengarnya. Beliau tidak membancakkan atau mengambil hati mereka, tetapi beliau memularkan dari tahap pemahaman mereka. Ciri yang membezakan mereka adalah bahawa oleh kerana semua pemikiran mereka dilendang dalam kitab suci. Rasa dan konsep Alkitabiah disebarkan di seluruh kitab ataupun khotbah. Apakah yang digunakan oleh guru-guru dan pekhobat Kristian pada hari ini? Bercakap dengan cara yang difahami oleh orang biasa. Ramai pengajar agama berusaha untuk menggunakan bahasa yang lebih mudah dan contoh-contoh dari kehidupan seharian untuk menjelaskan konsep-konsep teologi yang kompleks. Apakah yang boleh kita guna? Pengajar mungkin boleh menggunakan lebih banyak alat bantuan visual, teknologi interaktif dan kaedah penyampaian yang berbagai untuk mendalit pinak pelbagai jenis pendengar. Kita juga menggunakan cara demo tukar apabila berkhotbah. Mereka juga boleh berusaha untuk lebih memahami konteks budaya dan sosial pendengar sebab apa yang kita sampaikan boleh menyesuaikan mesej mereka dengan pertekanan konteks mereka, penggunaan dalam konteks mereka dengan lebih berkesan. Tindakan dan adat istiadat dalam Methodism. Kami juga tidak berhasrat untuk dibezakan untuk tindakan. Adat istiadat atau amalan yang bersifat tidak penting. Iman kami tidak terletak kepada apa yang Tuhan tidak perintahkan atau mentahankan diri daripada apa yang tidak dilarang. Apa yang tidak larang. Saudara-saudari yang tidak terletak pada bentuk pakaian, pada pasu badan,
atau pentutup kepala kita. Walaupun dalam mentahan diri daripada perkawinan atau daripada makanan dan minuman yang semuanya baik jika diterima dengan kesyukuran. Oleh itu, tiada seorang pun yang tahu apa yang ditegaskan akan menetapkan tanda seorang Metodis di sini. Dalam mana-mana tindakan adat-adat yang semata-mata tidak penting, tidak ditentukan oleh firman Tuhan. Wesley menambah bahagian ini kerana bilangan kumpulan Kristian sepanjang zaman yang telah menentukan diri mereka dengan syarat ini. Metodis bukan orang yang memakai pakaian tertentu, membuat gerakan tangan tertentu, atau mengamalkan atap pemakanan yang ketat. Methodist di United States telah bergerak diri pendirian Wesley dan secara rasmi mengajar bahawa pantang daripada alkohol adalah pilihan terbaik. Wesley berkobar tentang kemabukan kerana ajaran Alkitab mengenai perkara ini dan kerana dia telah melihat kemusnahan yang boleh dibawa kepada individu dan keluarga disebabkan mabuk. Namun pengambilan alkohol sepenuhnya bukanlah satu isu di United Kingdom pada abad yang ke-18. Soalan yang boleh disoalkan ialah adat luaran Methodist. Bolehkah anda mengenal pasti segala adat luaran yang membezakan Methodist daripada kumpulan lain? Adakah terdapat sebarang amaran yang anda fikir untuk membezakan kita, patut membezakan kita? Akhir sekali, dia tidak dibezakan dengan meletakkan seluruh petekanan agama pada mana-mana bahagian tunggalnya. Jika anda berkata, ya dia adalah, kerana dia berpendapat kita diselamatkan oleh iman saja. Saya menjawab anda tidak memahami istilah tersebut. Dan keselamatan dia bermaksud kesucian hati dan kehidupan. Dan ini mentegaskan berpunca dari iman sejati. Dari iman sejati melahirkan kesucian dalam kehidupan. Bukankah orang Kristian nominal menafikannya? Adakah ini meletakkan sebarangan agama untuk keseluruhan? Saudara-saudari iman dan undang-undang. Adakah kita kemudian mempatahkan hukum melalui iman? Dilalang Allah, ya kita mentegakkan hukum. Kita tidak meletakkan keseluruhan iman kita seperti yang terlalu banyak orang lakukan. Allah Maha mengetahui. Sama ada dalam tidak melakukan kemutaratan atau dalam melakukan kebaikan atau dalam menggunakan peraturan-peraturan Allah. Tidak, bukan dalam semua itu bersama-sama. Di mana kita tahu mengelabui pengalaman seseorang boleh berusaha bertahun-tahun. Tak akhirnya kita mempunyai iman langsung. Tidak lebih daripada yang dia milik pada awalnya. Jauh lebih kurang dalam masa-masa satu daripadanya atau mungkin dalam secarik kertas salah satu daripadanya seperti dia yang menganggap diri seorang wanita yang berhebat. Hanya kerana dia bukan seorang pelacur atau dia yang memimpi dia seorang lelaki yang jujur semata-mata kerana dia tidak melompat atau mencuri. Inti pati menjadi seorang man. Semua Tuhan Allah nenek moyang saya melindungi saya daripada iman yang miskin dan kelaparan seperti ini. Sekiranya ini adalah tanda seorang Methodist, saya lelar memilih untuk menjadi seorang Yahudi, Turki atau bahkan yang ikhlas. Menjadi seorang Methodist adalah lebih daripada sekadar menjadi orang yang baik. Seseorang yang melakukan perkara baik dan melakukan perkara buruk. OCT kami adalah berpegang kepada keseluruhan ajaran Kristian. Mungkin anda pernah mengalami beberapa gereja yang mengutamakan suatu isu tunggal. Kedatangan kedua Yesus. Melawan iblis. Hak asasi manusia. Tidak menari. Bertutur dalam bahasa roh. Memperbaikikan kerajaan dan sebagainya. Tetapi seorang yang penting dipersoalkan adalah apakah beberapa perkara yang anda lihat dalam gereja-gereja yang kelihatan tidak seimbang. Mengapa keseimbangan itu penting? Bolehlah pencarian keseimbangan menyebarkan kita tersesat. Apa yang mungkin anda lakukan untuk membawa keseimbangan? Itulah satu soalan yang perlu disoalkan. Kita lihat John Wesley sangat seimbang. Dia mentinggikan, dia meletakkan Alkitab dalam tempat yang paling tinggi. Tidak mengabaikan fungsi yang dimainkan dalam pengalaman kita, dalam rasional kita, akal kita, dan juga tradisi. Alkitab, pengalaman, tradisi, dan juga adat. Fikir. Semoga Tuhan berkatimu dan keluarga. Semoga kita ikut Yesus dengan sepenuh hati.
bukan saja kita memtekankan satu dua. Kita ada iman yang sejati. Kita ada kasih, kesucian dan harapan dalam Tuhan. Marilah kita doa bersama. Tuhan Bapa di surga, bantulah kami menjadi peniru Yesus yang murni dalam cara wasli yang seimbang. Kasih Tuhan dan kasih orang lain. Tidak buat jahat tetapi buat baik. Dengan hati yang suci, kudus, kasih dan harapan sebab kita ada iman dan pendapat yang sejati dan berterusan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa bersama. Amin. Sebab Tuhan memberkatimu dan juga sekeluarga dan kita jumpa